Sampai situ Tapi liyura a'malahum belum habis lagi kan penerangannya. Belum Okey, baik. Sekali lagi saya nak tanya, apa makna zulzilat? Telah digoncangkan. Asqal, apa makna asqal? Segala bebanan. Akhrajat, telah mengeluarkan. Yauma idzin. Akhbar, tuhaddithu menceritakan. Awha, asalnya daripada perkataan mewahyukan, tetapi di dalam ayat ini memberi maksud memerintahkan. Ashtatan berselera. Yasduru akan bangkit ataupun keluar ataupun terbit. Sebenarnya yasduru masdar, kita pernah dengar kata masdar tu kata terbitan kan. Okey, baik. Okey, hari ni kita akan sambung sedikit liyurau a'malahum. Liyurau a'malahum. Dekat belakang tu saya dah habis bagi makna ke belum? Ke surat belakang. Untuk surah Al-Zalzalah sampai mana? Kita tolong lengkapkan muka surat berapa? 36. Sampai mana? Yasdur dah. Auha maksudnya dia telah memerintahkan. Auha, dia telah memerintahkan. Muka surat 36. Auha, dia telah memerintahkan. Di tu huruf besar sebab merujuk kepada Allah. Yasduru akan bangkit ataupun asal makna yasduru ialah terbit. Dia daripada perkataan masdar. Yasduru masdar. Masdar tu maksudnya apa? Kata terbitan. Ashtatan berselera ataupun bertebaran. Maknanya bangkitnya manusia tu bukan daripada satu tempat, tapi dia bangkit daripada mana tempat dia mati. Okey. Berselera ataupun bertebaran. Yurau belum lagi. Okey, nanti kita bincang kejap lagi Baik. Okey. Kita pun dapat khabar salah seorang daripada sahabat kita yang ada di dalam kelas kita ni telah pergi meninggalkan kita. Hajjah, Puan Hajjah Faridah Hanum. Puan Hajjah Faridah Hanum yang selalu duduk sebelah sini. Okey, dan dia masa nak sambung kelas yang terbaru ni, dia ada jumpa saya. Dia kata, apa Ustaz, saya nak sambung tapi kemungkinan nanti adalah kadang-kadang minggu yang saya tak dapat datang sebab nak menjaga. Saya tak ingat ibu ke ayah dia yang duduk mak mertua ni jaga mak mertua ni. Tapi akhirnya dia yang telah pergi dah. Okay, kalau ikut ceritanya macam mana selepas kelas hari Khamis minggu lepas lah kan, dia ada datang kelas. Okey, lepas tu dia membuang air, membuang 3 hari tak berhenti. Lepas tu akhirnya pada waktu maghrib suami dia ajak nak bawa ke hospital. Kemudian dia nak minta, sebelum begitu dia nak mandi dulu. Selepas tu tak larat. Lepas tu bila panggil ambulans sampai kat rumah memang dah tak ada.
Kalau ikut tengok mukanya, nampak dia rasanya ada 50-an. 60. 60. Oh, 65 dah Oh, kau nampak muda. Saya ingatkan 50-an baru. Okey, 65 dah tak apalah mati dalam keadaan masih belajar Man kharaja fi talabil ilm, siapa yang keluar belajar, ialah walaupun bukan dalam perjalanan belajar, tapi dia masih dikira sebagai pelajar, maka dikira berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ni masing-masing Allah beri taufik dan hidayah supaya untuk terus belajar sampailah ke akhir hayat kita. Dan yang paling menakjubkan tahun lepas yang ni bukan berlaku pada kelas saya lah, ini berlaku kepada kelas Ustaz Khairul. Salah seorang yang mengikuti kelas intensif kursus intensif tahun lepas, dia diuji dengan penyakit kanser dan dia tak dapat nak habiskan kelas intensif dia sebab dia terpaksa masuk hospital, keluar masuk keluar, dan akhirnya pernah diziarah. Ustaz Khairul datang ziarah dia di hospital. Tahu dia buat apa kat hospital? Ni buku ni, dia buka buku ni kat hospital, duk bincang lagi dekat dalam hospital, bincang bahasa Arab, dan akhirnya meninggal juga tahun lepas. Dan juga berlaku tahun lepas dalam perjalanan nak pergi kursus intensif. Saya mungkin ada pernah cerita minggu tahun lepas. Nama dia Puan Samsina kalau tak silap. Dia naik motor on the way nak pergi intensif juga 10 hari. Lagi beberapa ratus, 100, 200, 300 meter nak sampai, aksiden, meninggal di situ. Dan sebenarnya hari tersebut ada perjumpaan keluarga di Melaka, tapi dia straight, dia kata tak apalah, kamu anak-anak pergilah semua ke Melaka, ibu tak nak tinggalkan ni kelas bahasa Arab ni. Malam tu dia kemas rumah dia, anak dia semua kat Melaka lah pergi. Pagi tu, siang tu dia pergi ke seminar. Ustaz Ruzi pun tunggu-tunggu tak datang, tak nampak, mungkin tak sampai lagi. Tahu-tahu berita dalam pukul 8 lebih, pukul 9 lebih macam tu lah sejam lebih lepas tu tahu berita bahawa dia telah meninggal. Jadi semoga Allah memberikan mengampuni, memberikan rahmat, menghimpunkan mereka-mereka yang telah pergi, terutamanya beberapa individu yang saya sebut tadi. Semoga mereka berada di dalam keampunannya dan rahmatnya, dan semoga Allah berikan ketabahan kepada keluarga yang telah ditinggalkan, sahabat-sahabat, anak, suami dan sebagainya. Wallahu a'lam. Kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Puan Hajjah, almarhumah Puan Hajjah Faridah Hanum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, minggu lepas kita ada membincangkan formula nombor berapa? 12 sahaja. 6 dengan 12 kita ulang ringkas, lepas tu kita cuba masuk surah lah. Kalau boleh kita habiskan lah surah ni. Baik, saya ulang ringkas muka surat diagram warna biru, formula nombor 6. Isim zaraf yang berbaris atas yang akan jadi maf'ulun fi. Yang ini ada disebutkan dalam buku muka surat apa? Diagram warna biru formula nombor 6 ni ada disebutkan dalam buku muka surat 218. Bila jumpa isim zaraf berbaris atas, maka dia akan jadi apa? Maf'ulun fi. Okey, dan sebelum saya terlupa saya takut terlupa. Saya belum apply lagi lah cuti ni, tapi
saya nak apply cuti next week. Nanti saya akan bagi tahu semula lah next week yang adik ipar saya yang nak pergi sambung belajar di mana, di Turki. Nanti insyaAllah dia akan flight next week. Tapi saya belum apply lagi cuti. Kalau lulus nanti saya akan maklumkan semula lah ada kelas ataupun tidak minggu depan. Okay. Baik. Flightnya pukul 10 pagi. Jadi memang pagi kami pergi ke airport mungkin sebelum subuh. Baik. Nanti saya akan maklumkan semula. Okey, maf'ulun fi ni senang saja, iaitu isim zaraf yang berbaris atas Isim zaraf berbaris atas, maka dia adalah maf'ulun fi lah. Boleh? Dan maf'ulun fi ni sebenarnya menjawab pada dua soalan. Yang pertama, bila? Yang kedua, di mana? Okey. 218. Maaf. 218. Maf'ulun fi 218. Okey, jadi dalam buku tu, dalam diagram tu buatlah nota sikit rujukan untuk maf'ulun fi muka surat, maf'ulun fi muka surat 218. Okey. Maf'ulun fi tu apa? Isim zaraf. Syarat dia kena beratas Kalau tak beratas dia tak jadilah maf'ulun fi. Dan maf'ulun fi ni menjawab kepada apa? Menjawab dua perkara. Yang pertama, di mana, bila. Yang kedua, di mana. Bila buat? Kalau makan nasi, bila? Pagi. Maka pagi itu adalah maf'ulun fi, syarat dia kena baris atas. Mana makan nasi? Kat kedai. Kedai itu adalah maf'ulun fi. Syarat dia kena baris atas Baik. Boleh? Kalau kita jumpa perkataan abadan, kalau baca abadun, abadin, tak boleh, dia kena abadan lah baru jadi maf'ulun fi. Kalau perkataan contoh dia macam sebelum, qablah. Kalau baca qablu, qabli, tak, dia tidak akan ada, dia tidak akan jadi maf'ulun fi. Okey, baik. Kemudian formula nombor 12. Isim mansub yang terletak selepas isim tafdhil atau bilangan dari 11 hingga 99 adalah tamyiz. Yang ini ada kaitan dengan tajuk tamyiz muka surat 206. Okey, formula nombor 12 boleh merujuk ke dalam muka surat 206. Formula nombor 12 muka surat 206. Isim mansub yang terletak selepas isim tafdhil atau bilangan dari 11 hingga 99 adalah tamyiz. Okey, saya ulang ringkas tamyiz tu apa dia. Tamyiz tu boleh bacalah dekat tajuk di atas dalam buku muka surat 206. Tamyiz tu apa? Isim mansub yang berbaris atas yang bertujuan untuk menjelaskan perkataan sebelumnya yang tidak jelas atau kabur. Menjelaskan perkataan sebelumnya yang tidak jelas atau kabur. Okey, perkataan yang biasanya memerlukan tamyiz yang pertama kafa. Yang ni, yang dalam kotak ni, perkataan yang biasanya memerlukan tamyiz ini dalam formula nombor berapa? Bukan 28. Cuba tengok formula nombor 28. Formula nombor 28. Jadi boleh tulis dekat dalam buku tu. Bukan, dekat dalam diagram tu tulislah formula nombor 28 tu rujukannya muka surat 206. Ya, maknanya ada dua formula yang melibatkan tajuk tamyiz ni. Satu formula nombor 28.
Satu lagi formula nombor berapa tadi? 12. Okey, kita tengok dulu formula nombor 28. Cuba tengok 28. Walaupun ada sebahagian yang dah belajar, tak apa, saya ulang balik. Sebab mungkin ada yang belum belajar. Ataupun mungkin dah belajar tapi tak berapa nak ingat. Okey. Baik. Nombor 28 perkataan kafa. Sama, kalau nak tengok tulisan Arab dia kat dalam buku. Okey, kat dalam diagram Rumi kan. Susah sebenarnya kita nak campur Arab dengan Rumi ni. Kalau kita buat nota, diagram dan sebagainya, susah kita nak campur tulisan Arab dengan Rumi. Bila kita print kadang-kadang dia akan lari. Okey, dia punya setting dia akan jadi tak sama, lari, tak tertinggal titik dan sebagainya. Perkataan kafa. Yang kedua, izdada, imtala'a, hasuna, qaba, fadha, bi'sa, ni'ma dengan sa'a. Sama kan? Biasanya memerlukan apa? Tamyiz. Okey, saya terjemahkan. Boleh tengok buku. Nak tulis terjemahan kat dalam buku, kat dalam diagram terpulanglah. Kafa maksudnya apa? Saya pernah terjemah dulu. Cukuplah. Lagi. Izdada telah bertambah. Kafa cukuplah. Izdada telah bertambah. Imtala'ah telah penuh. Imtala'ah telah penuh. Hasunah telah elok. Ya? Telah elok. Okey, lagi. Thabah telah baik. Pelik bahasa Arab ni baik pun ada telah Tak apalah, itu bahasa dia, biarkan. Okey. Fadha telah melimpah. Fadha telah melimpah. Bi'sa seburuk-buruk. Bukan bisa ya, bi'sa. Bisa tu bahasa Indonesia. Orang Indonesia pergi Kelantan, oh ini ayam ni, oh bisa. Nasi, oh bisa. Kambing bisa. Budu enggak bisa. Jadi yang dibagi, oh tak bisa, okey bagi makan budu je. Okey. Baik. Bisa seburuk-buruk. Ni'mah sebaik-baik. Ni'mah sebaik-baik. Sa'a telah buruk. Sa'a telah buruk. Okey, jadi kalimah-kalimah ini biasanya saya ambil satu contoh kafah. Hari ini berapa hari bulan? Lima hari bulan 3 2020 wawasan 2020. Minggu yang ke berapa? 9. Ya. Yalah dulu kecil-kecil saya dengar wawasan 2020. Rupanya macam ni lah yang berlaku pada tahun 2020 Okey, tak selesai lagi. Baik. Kita ambil satu kalimah kafa. Bila sebut kafa cukuplah. Faham tak? Wa kafa billahi syahida. Kita ambil perkataan kafa lah. Contoh kafa billahi syahidan. Kafa billahi syahidan. Cukuplah Allah. Cukuplah Allah sebagai saksi. Kalau sampai sini aja cukup tak? Faham ke tidak? Tak faham. Jadi sebenarnya kena satu kalimah yang lain untuk melengkapkan, untuk tolong highlight dekat perkataan apa, menjelaskan itu. Tapi dalam buku dah dihitamkan kan? Itu yang penting
menjelaskan perkataan sebelumnya yang tidak jelas atau kabur. Okey, bila tidak ada perkataan syahidan, perkataan ini macam tak jelas sangat, cukuplah Allah tu sebagai apa? Syahidan. Maka syahidan ini adalah apa? Tamyiz. Dan tamyiz ni mesti baris atas dan menjelaskan apa yang tidak jelas sebelumnya. Itu fungsi utama tamyiz. Okey, kalau tak jelas, biasanya kalimah yang dimuatkan dalam buku tu, kafa, imtala, izdada dan sebagainya memang perlu kepada tamyiz sebab tidak boleh difahami. Okey? Jelas itu formula nombor berapa tu? 28. Boleh tulis kat dalam buku juga formula 28. Dekat dalam kotak tadi yang ada kalimah kafa, izdada, imtala, boleh buat rujukan di situ formula nombor 28. Kalau dalam diagram tulis muka surat 206. Okey. Contoh lain izdada. Apa makna izdada? Telah bertambah. Nabi sebut manis dada ilman. Izdada ilman. Siapa yang telah bertambah. Kalau ada perkataan izdada aja, faham ke tidak? Siapa yang telah bertambah? Tambah apa? Ilman ini adalah bagi apa ni? Atas kan? Dia adalah tamyiz. Siapa yang bertambah ilmunya, lam yazdad hudan, tapi petunjuk hidayah di dalam diri dia tidak bertambah. Lam yazdad minallah, tidak bertambah daripada Allah, illa bu'dan, melainkan tidak bertambah dekat tapi makin jauh. Okey, jadi kalau orang yang makin belajar, makin rasa dia alim, makin rasa hebat, makin rasa tinggi, makin rasa dia tahu segalanya, maka sebenarnya takut-takut dia bukan makin dekat pada Allah tapi makin jauh. Makin banyak ilmu, makin tinggi cakapnya, makin tinggi anginnya, tidak boleh ditegur, maka takut dia bukan makin dekat pada Allah tapi makin jauh. Sesiapa yang bertambah, telah bertambah, apa yang bertambah? Ilman tamyiz. Boleh? Kita tak boleh berhenti dekat ilman saja. Kat izdada. Samalah dengan contoh yang ketiga, imtala'a. Imtala'a maksudnya apa? Telah penuh. Contohnya kita kata tempat itu penuh. Penuh dengan apa? Air. Ya? Tak kisahlah kalau tempat itu penuh dengan apa? Orang adalah tamyiz. Sampah tamyiz. Dan sebagainya. Boleh? Maknanya kalimah-kalimah yang disebut ini memang biasanya memerlukan apa? Tamyiz. Boleh? Okey? Baik, kita tinggalkan yang tu, kita terus tengok formula nombor 12 tadi. Yang ni yang kita nak bincangkan, kita nak fokuskan, yang kita ada ulang minggu, kita ada sebut minggu lepas. Yang pertama isim mansub. Nombor 12, isim mansub yang terletak selepas isim tafdil. Isim tafdil tu apa dia? Yang memberi makna paling ataupun lebih, yang mana pattern dia ini. Okey. Contohnya kat dalam buku tu apa? Akthar. Okey, jadi perkataan isim mansub, isim yang baris atas terletak selepas isim tafdil. Ataupun bilangan daripada 11 hingga 99. Yang ni isim tafdil sebab dia mengikut pattern ni, af'alu. Mana-mana kalimah yang mengikut pattern af'alu, dia adalah isim tafdil yang memberi makna apa? Paling
Lagi lebih ataupun se. Isim tafdhil ni rujukannya muka surat 180 apa nama kalau takut terlupa lah nanti kat dalam diagram tu tulislah isim tafdhil tu 186 rujukan dia kat dalam diagram. Kalau dah ingat tak apalah sebagai satu nota tambahan supaya senang nak mengulang kaji. Isim tafdhil tu ada muka surat 186. Tak payah buka lah 186. Okey, yang memberi makna paling. Kalau akbar paling besar, lebih besar, sebesar-besar. Kalau akrab paling dekat, lebih dekat, sedekat-dekat. Kalau ajmal daripada perkataan jamil. Kalau jamil cantik, kalau ajmal lebih cantik, paling cantik, secantik-cantik. Qarib dekat, akrab paling dekat, lebih dekat, sedekat-dekat. Asghar daripada perkataan saghir kecil, asghar paling kecil, lebih kecil, sekecil-kecil. Baik, untuk contoh yang isim tafdhil, isim masuk yang terletak selepas isim tafdhil ni, tengok contoh yang sebelah kiri bawah sekali. Saya ada ulas last week dalam buku 10206. Tengok contoh yang sebelah kiri bawah sekali, 206. Contoh yang sebelah kiri bawah sekali, 206. Muka surat 206. Contoh dalam buku tengok contoh yang sebelah kiri bawah sekali, ana aktsaru minka malan. Saya lebih banyak, ana saya, aktsaru lebih banyak, minka daripada engkau. Apa yang lebih banyak? Malan. Baris apa? Atas. Maka malan adalah tamis. Tukar malan dengan apa? Lebih banyak apa lagi? Waladan. Waladan adalah tamis. Saya lebih banyak anak contohnya. Okey, tapi zaman sekarang orang dah tak banyak anak dah Kalau dulu ramai okey, baik. Tak apalah. Tapi sebenarnya manusia suka ramai anak ke tak? Saya pernah sebut ni antara dalam surah kita pernah bincang surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur, telah menerangkan kepada kamu perbuatan berlumba-lumba untuk meramaikan harta, untuk memperbanyakkan. Yang pertama tafsirannya at-takatsur itu berlumba-lumba untuk memperbanyakkan. Di situ merangkumi 4 benda. Yang pertama harta benda, yang kedua anak pinak, yang ketiga pangkat, yang keempat pengaruh. Kuasa tu masuk dalam pangkat lah. Tapi ada yang kata, Ustaz, ya ke orang zaman sekarang suka anak ramai? Tengok macam orang zaman sekarang anak tak berapa ramai. Ada yang cakap begitu. Jadi macam penafsiran tu macam tak berapa tepat lah dia cakap. Lepas tu saya jawab begini, betul ke tak? Betul ke tak yang dia cakap tu? Orang zaman sekarang ramai anak ke sikit? Habis tu macam mana? Sebenarnya seseorang tu dia suka ramai anak ke sikit? Suka ramai ke sikit? Sikit ni lah. Baik. Biasanya orang dia nak, manusia ni suka ramai ke suka duduk seorang-seorang? Kalau time raya, tuan-tuan dan puan, adik beradik ada berapa orang? Ada 2 orang. Ayah ada adik-beradik 2 orang. Maknanya dia ada pakcik je, pakcik seorang lagi. Mak dia pun ada makcik seorang. Beraya berapa rumah? Seronok. Dia biasanya tak penat dia. Okey, tak. Dia bila dah tu kita dah berumur, dah nak begitu rasa penat. Dulu masa muda, masa kecil-kecil, biasanya orang memang akan sukalah pergi beraya. Macam isteri saya, kebanyakan keluarga dia di sana, Patan ni. Lepas tu dia orang kat sana kalau raya puasa tak meriah sangat. Jadi dia kata kalau raya, alah kau tengok muka aku tengok. Pergi rumah sepupu-sepupu yang ada di Malaysia ni ada berapa biji je lah, berapa rumah saja. Macam berbanding dengan saya, memang keluarga saya memang ramai. Jadi bila dah berkahwin ni, dia rasalah sedikit beza. Sebenarnya manusia secara fitrahnya dia suka ramai. Cuma dia tak nak ramai, itu pilihan masing-masing lah, ataupun rezeki masing-masing.
Okey, baik. Jadi ana aktsaru minka malan, bila ada jumpa isim baris atas lepas mana-mana perkataan yang mengikut pattern isim tafdhil, tak payah bening-bening kepala, dia adalah apa? Tamyiz. Sebab bila sebut saya lebih banyak, tergantung benda tu tak jelas. Lebih banyak apa? Harta, maka harta adalah tamyiz. Lebih banyak kereta, kereta adalah tamyiz. Lebih banyak handbag, handbag tamyiz. Okey, baik. Yang kedua, isim mansub yang terletak selepas tadi isim tafdhil ataupun bilangan daripada 11 hingga 99 11 hingga 99. Contoh untuk 11 ada kat dalam buku juga 206 sebelah kanan bawah sekali. Inni ra'aitu ahada asyara tu maksudnya 11. Selepas ahada asyara ada perkataan kaukaban. Kaukaban tu isim baris atas, kaukaban adalah tamyiz. Aku melihat sebelah apa? 11 bintang. Maka bintang adalah tamyiz. Okey? Jelas Kalau nak lampak lagi contoh yang lain untuk bilangan ni, muka surat 86. Cuba buka sekejap 86. Bersih. Ya, tak apa. Cuba tengok nombor tu dekat sebelah kanan, sebelah kiri sekali tu dia ada tulis nombor. Nombor yang sebelah kiri tu sama dengan nombor bilangan dalam tulisan. Nombor tu 1 2 3 sama dengan sebutan dia di sebelah kotak yang di tengah, kanan dan tengah Cuba tengok nombor 1 sampai nombor 10. Jumpa. Lepas perkataan nombor, tak payah tengok nombor 1 dengan 2 lah. 1 dengan 2 ni dia tak ada masalah. Sebab dalam bahasa Arab 1 kitabun, kalau 2 kitabani, kitabaini. Tak payah tengok yang tu. Tengok nombor 3 sampai 10. Salah satu kutubin. Kalau perkataan terletak selepas nombor 3 sampai 10, selepas dia tu baris atas ke bawah? Jadi tamyiz ni baris apa? Jadi sebab itulah nombor 3 sampai 10 tak termasuk. Nombor 3 sampai 10, nombor 1 2 tu dalam bahasa Arab kalau 1 kitabun, kita tak perlu letak nombor. Kalau 2 tambah alif nun, kitabani, kitabaini, itu tak ada isu apa-apa. Isu dia bermula daripada nombor 3 sampai 10. Selepas nombor itu ada disebut apa-apa kalimah, kalimah itu baris bawah, dia tidak akan baris atas. Maka boleh jadi tamyiz ke tak? Tak. Okey, jadi dalam bahasa Arab kalau nak ingat formula nombor ni begini. Saya bagi yang jumpa dululah Yang tak jumpa saya tak nak cerita lagi. Kalau bilangan daripada 3 hingga 10, ini untuk nombor bilangan 3 hingga 10 selepas dia mesti jamak dan selepasnya mesti jamak dan baris bawah mesti jamak. Tak boleh sebut salah satu kitab, tak boleh. Kat dalam buku tu tulis apa? Salah satu kitab ke salah satu kutub? Kutub tu jamak kepada kitab. Kitab satu, jamak dia adalah kutub. Ini nombor 1 sampai 10. Nombor 3. Nombor 1 dengan 2 tu ikut formula biasalah Nombor 1 terus cakap je lah. Kalau kereta sayyarah tak perlu sebut wahid sayyarah.
Kalau jumpa sebuah masjid, kena sebut wahid masjid ke? Tak payah. Sebut je lah masjid. Masjid tu satulah. Kalau dua, tambah alif nun, tambah ya nun. Masjidani, masjidaini. Yang tu tak termasuk dalam bab ni. Tapi daripada nombor 3, kena sebut 3. Lepas tu kena sebut kalimah. 3 hingga 10. Selepas nombor tu mesti jamak dan mesti bagi bawah. Boleh? Kemudian daripada nombor 11 sampai 99, selepas nombor tu mesti mufrad dan baris apa? Baris atas. Cuba tengok 11 kat dalam buku. 11 macam mana? Disebut apa? Ahada asyara kitaban tu mufrad ke jamak? Kitab mufrad. Jamak dikutub kan? Baris apa? Jadi sebab itulah bila dia baris atas barulah boleh jadi apa? Tamyiz. Sebab syarat tamyiz itu mesti isim baris atas. Boleh? Yang menjadi tiga sebelum ni kan benda tu muzakkar dia menjadi muannas. Soalnya apa dilakukan secara jadi dia akan jadi. Okey, itu sekarang ni saya nak cerita tentang jamak dengan mufrad baris. Ada satu lagi benda yang saya belum ulas lagi, iaitu jantina. Sebenarnya dalam bahasa Arab ni nombor dengan benda tu dia mesti opposite. Nombor dengan benda dia mesti berlawanan. Cuba tengok, sebab tu kat dalam buku dia ada muzakkar kanan kiri, sebelah kanan ada muannas. Cuba tengok dekat muzakkar nombor 3 tu dia tulis apa? Salah. Muka surat yang sama 86. Yang sebelah di dalam dia ada 2 kotak kan. Kalau kita tengok atas sekali dia ada muzakkar sebelah kiri, sebelah kanan ada muannas. Tengok dekat muzakkar salah satu kutubin. Salasah muzakkar ke muannas? Muannas. Kitab, kutub dia mesti berlawan. Tengok contoh sebelah. Sebelah dia, kotak sebelah dia. Apa tu? Hujuratin. Hujuratin ni apa? Bilik. Jamak ke mufrad? Hujurat ni mufrad ke jamak? Zakar ke muannas? Ya. Muannas. Tengok ijaubi yang ada tambah alif ta dekat muzakkar ke muannas? Ijaubi. Tak apa, ada yang jawab betul lah, tak apa. Kalau nak confirmkan buka ijaubi yang ada tambah alif ta panjang ni dekat mana? Muannas. Muslimatin, mu'minatun, hujratin. Betul? Jadi bila kalimah dia muannas, benda tu muannas, maka nombor dia kena muzakkar. Macam ni, tengok salah, sebab itulah nombor ni complicated sebenarnya dalam bahasa Arab. Salah satu kutubin. Ini muzakkar ke muannas? Ta marbutah, sebab kutub muzakkar. Kalau hujurat muzakkar ke muannas? Muannas, maka kena guna salah. Tak kisahlah salah su ke salah sa ke salah si ke tak. Itu bahasa Arab, nombor dia kena satu. Dah lah nak ingat jamak dengan baris bawah, mufrad dengan baris atas. Satu lagi nak kira muzakkar muannas pula. Jadi bila nak sebut nombor tu, otak kita kena tangkap yang mana dulu?
Kita tak boleh ingat, otak kita tak boleh tengok yang ni, kena tengok yang ni pula. Lepas tu nak kena set up pula, ni muzakkar ke, ni jamak ke mufrad, nak ya. Memang sangat-sangat complicated. Cara nak mahir nombor ni memang kena selalu mengira. Kalau tidak, tak boleh. Tulis. Okey, kalau kita nak sebut 3 buah masjid, macam mana? Masjid ada ta marbutah ke tak? Jadi nak guna yang mana? Salah satu tak boleh guna masjid, kena guna jamak dia masajid pula. Ya. Banyaklah bendanya. Jadi sebab itulah nombor ini memang dia agak detail dalam bahasa Arab. Cuba tengok nombor 11. 12 tak nampak, 13 lah, 13. Salasata asyara kitaban. Okey, yang ni lain pula. Salasah tu ada tamar butah kan? Salasata. Oh, buku lama salah. Okey, tolong tambahlah sendiri ta tu. Salah Salasata. Bukan yang sebelah muzakkar. Yang nombor 13 kan? Kan nombor 13 Salasata asyarata. Sebelah tak, dia macam ni. Biarlah dulu tuan-tuan puan, yang tu biarkan dulu. Dia sebenarnya 3 hingga 10. Dia punya kalimah selepas dia ni, inilah formula dia. Tapi dari segi jantina dia, yang berbeza ini daripada nombor 3 sampai 10 lain. 11 dengan 12 sama semua. Lepas tu 13 sampai 19 lain pula. Dia macam tu. Jadi biarkanlah yang jantina tu biarkan dulu. Okey. Jantina tu biarkan dulu. Yang saya nak tuan-tuan puan tengok ialah apa sekarang ni. Kenapa kita kata tamyiz itu ialah isim mansub yang berada selepas daripada bilangan 11 hingga 99. Kenapa? Sebab 11 hingga 99 selepas bilangan tersebut mestilah kalimah tersebut mufrad dan baris atas. Cuba tengoklah. Dalam buku nombor 13 tu, selepas dia apa? Nombor 11. Ahada asyara. Kalau sebelah kiri kitaban, sebelah kanan hujratan, beri atas kan? Tak kisahlah dia muzakkar ke muannas ke, sama saja. Sambung, cuba tengoklah sampai muka surat sebelah. Kitaban kan semua? Kitaban sampai 100. Tak, dalam buku ni tak dimuatkanlah semua nombor. Kalau buat semua nombor habislah panjang jadi bukunya. Ni dipilih-pilih je, tak sebut semua. Okey. 100 jadi macam mana? Ya 100 tak masuk. Akan jadi kitabin baris bawah balik. Boleh jadi tamyiz tak kalau baris bawah? Tak boleh. Jadi itulah saya sekarang ni nak tunjukkan ni je kenapa tamyiz itu mesti selepas bilangan 11 hingga 99. Sebab yang akan jadi baris atas mesti selepas 11 daripada nombor 11 sampai 99 sahaja. 310 dia mesti baris bawah. Jadi tak boleh jadi tamyiz. Boleh? Tentang muzakkar muannas tu biarkan dulu. Nanti pening kepala tuan-tuan. Okey, dapat Okey, jadi kalau kita sebutlah berapa sekali nombor 21 orang pelajar. Pelajar itu adalah tamyiz. Contoh lain apa? 50 apa? 50 sen. 50 orang pelajar itu tamyiz. Okey? Yang penting mesti bilangan daripada 11 sampai 99. Jelas?
Formula ini dibuat supaya apa? Supaya tuan-tuan dan puan tak payah nak pening-pening fikir. Okey, sebab sebenarnya bila sebut nombor ni, kita faham tak? Kalau saya sendiri cakap, saya ada 11. Faham? Tak faham. Jadi kita perlu sesuatu perkara yang menjelaskan, iaitu tamyiz. Sebelah apa? 11 apa buah buku, 11 biji kereta, kalau ada lah. Okey, sebelah apa? Tak kisahlah apa-apa. Sebenarnya bila kita sebut nombor, pergi kat kedai, saya nak 11. Orang kedai tak faham. Kita kena tambah kalimah selepasnya, maka kalimah selepasnya itu adalah tamyiz, menjelaskan. Boleh? Okey. Nanti insya-Allah kalau ada kesempatan kita masuk penerangan tamyiz secara keseluruhan, walaupun ada sebahagian yang dah belajar tapi ada yang belum belajar. Okey. Kita tengok sebitan lalu, cuba muka surat berapa? Tadi 200 saya bincang ringkas. Cuba tengok tamyiz ni dipecah pada dua. Satu tamyiz mufrad, satu tamyiz jumlah. Saya ambil masa sikit lagi sebelum kita rehat. Tamyiz mufrad ni ialah berlaku pada kotak yang kanan. Tamyiz mufrad ni maksudnya dia akan berlaku pada yang pertama, keluasan. Luas. Contoh dia, ba'a telah menjual. Ba'a telah menjual al-fallah 206. Muka surat 206. Ba'a telah menjual al-fallah, petani. Dijual apa? Ya? Faddanan tu. Saya pernah terjemah dulu apa faddanan? Setengah hektar. Okey. Setengah. Faddanan tu setengah hektar. Apa benda yang dijual setengah hektar apa? Ardon, tanah. Maka ardon adalah tamyiz. Okey, menerangkan keluasan. Kalau saya kata saya menjual setengah hektar, apa benda? Setengah hektar tu apa? Tanah ke? Ataupun tanah apa, sawit ke? Durian ke? Apa-apa ke? Okey, maka durian dan sebagainya itu adalah tamyiz, menerangkan apa? Keluasan. Jadi tamyiz yang mana? Ardon. Tamyiz mana? Ardon. Beratas kan? Kalau tak ada ardon tak faham kan? Dia adalah tamyiz. Nombor dua, menerangkan apa? Timbangan. Indi kilo sukaron. Indi saya ada kilo, 1 kilo, sekilo sukaran gula. Mana tamyiz? Sukaran. Dia baris atas menerangkan perkataan kilo yang tidak difahami. Sekilo apa? Sekilo gula ke, garam ke? Yang saya pernah cerita dulu kecil-kecil. Mak saya suruh beli barang kat kedai. Okey, beli sekian-sekian dan satu benda tu sekati. Apa benda yang sekati ni? Maka dah tak ingat dah, saya pun kata pada orang kedai, saya nak garam sekati. Betul ke ni? Ya betul lah. Confident je. Orang mana dia beli garam sekati 600 gram. Orang selalu beli garam 100 gram je kan, dalam paket-paket kan. Balik rumah terus keluar, masuk balik kena marah. Beli apa benda ni garam sampai sekati? Rupanya biskut timbang. Biskut timbang kan ada dulu kan, sekarang pun ada kan kat pasar malam kan, biskut timbang tu sekati tu banyak kalau biskut, sebab dia ringan. Okey, baik. Jadi kalau menerangkan timbangan juga dia adalah tamyiz. Sukaran itu tamyiz. Yang ketiga, ishtara itu ardaban ke? Tolong betulkan, salah tu barisnya. Irdaban. Dalam buku tulis ardaban kan, salah tu sebenarnya. Tolong betulkan barisnya. Ishtara itu aku telah membeli irdaban. Ya, salah juga. Okey, irdaban tu maksudnya apa? Segantang. Ya. Irdaban segantang apa benda? Qamhan, gandum. Mana tamyiz? Qamhan adalah tamyiz, menerangkan apa? Sukatan. Sukatan ni kalau timbangan tadi kilo. Kalau sukatan ni macam apa? Gantang. Apa lagi? Cupak. 1 cupak. Qamhan, gandum. Ishtara itu aku telah membeli.
irdaban segantang, qamhan gandum. Untuk sukatan ni seperti cupak, gantang, lagi tahil ya. Tahil itu pati, cacing dengan tahil. Oh, ialah ikutlah apa-apa pun. Okey, baik. Cupak dan gantang. Dia tak guna macam segantang, dia tak guna pula wah itu. Dia guna Understood lah. Yalah, samalah macam kitab je terus kilo lah. Kalau 2 ki, tak tahulah kilo. satu kilo, dia tak guna kata wah itu kilo, dia Tak. Okey, yang terakhir menerangkan bilangan istaraitu inni raaitu ahada asyara kaukaban. Kaukaban adalah tamyiz menerangkan apa? Menerangkan bilangan. Nombor 4 tu bilangan Kalau buku lama salah. Sukatan tu salah. Boleh? Jadi mana tamyiz dalam keempat-empat contoh tu? Nombor 1 ardan. Nombor 2 sukarat. Tak nak contoh yang tadi yang kanan tadi. Contoh yang pertama, dalam contoh yang pertama mana satu kalimah yang menjadi tamyiz? Ardan. Betul? Menerangkan apa tu? Keluasan. Fadanan itu adalah keluasan, setengah hektar. Nombor 2 mana tamyiz? Sukaran. Dia menerangkan apa? Timbangan kilo tadi. Yang ketiga mana tamyiz? Qamhan. Menerangkan apa? Sukatan. Iaitu kalimah apa? Irdaban. Yang keempat mana tamyiz? Kaukaban. Menerangkan kalimah apa? Ahada asyara, bilangan. Boleh? Biasanya kalau tidak ada ya. Nombor 3 tu salah. Baris dia bukan ardaban, asalnya ialah irdaban. Tolong betulkan salah. Wallahu alam, nastarih. 5 daqaik saya nak padam. Okey. Baik, ayat yang ke-6, liyurau a'malahum. Liyurau a'malahum. Sampai sini kan? Okey. Lam ni haraf apa? Haraf jar. Tulang kaji lam ada 4, buka 109. Lam ada 4, 109. Ulang kaji ringkas lam ada 4. Okey. Cuba tak lam kotak kanan, dulu tengok kotak kanan 109. Lam ada 4, betul? Pertama lam dalam haraf jar, yang kedua haraf nasab, yang ketiga haraf jazam, yang keempat haraf jar fungsi dia apa? Membaris bawahkan isim selepas. Tengok contoh sebelah, alhamdulillah. Kata Allah mana apa? Bawah lepas haraf jar. Yang kedua lam haraf nasab. Apa fungsi haraf nasab? Baris ataskan fi'il mudhari' selepas. Haraf nasab fungsinya apa? Membaris ataskan fi'il mudhari' selepas. Haraf nasab fungsinya apa? Membaris ataskan fi'il mudhari' selepas. Membaris ataskan fi'il mudhari' selepas. Contohnya sudah. Alhamdulillah tadi semua tahu kan makna dia? Alhamdulillah segala puji bagi Allah.
Adrusul lughatan adrusul arabiyyata li afham al-Quran. Adrus aku belajar, saya belajar. Adrus aku belajar, saya belajar al-Arabiyyah bahasa Arab. Al-Arabiyyah bahasa Arab. Kenapa belajar bahasa Arab? Li afham al-Quran supaya afham aku dapat memahami. Supaya afham aku dapat memahami Al-Quran. Baik. Afham apa itu? Kenapa? Sebab lam di situ haraf nasab. Li itu ada di afham ada dua kalimah ni, jangan nampak satu. Adrusul arabiyyata li afham itu. Dia ada dua kalimah jangan nampak satu kalimah. Li itu satu, afhama dua Afhama pada apa? Baris atas. Kenapa? Sebab itu haraf nasab. Okey, yang ketiga haraf taukid. Haraf jazam. Liufid. Haraf jazam itu apa? Mematikan fi'il mudhari' selepasnya. Mematikan fi'il mudhari' selepasnya. Mematikan fi'il mudhari' selepasnya. Yufid, mati tak? Liufid. Qaf tak mati pun, kata matikan akhirnya tak mati pun. Tak apa, saya terjemah dulu. Hendaklah, li itu hendaklah. Yunfid, menginfakkan. Li hendaklah yunfid, menginfakkan. Al-qadir, orang-orang yang mampu. Orang-orang yang mampu atau orang yang berkemampuan. Yunfid hendaklah menginfakkan al-qadirun, orang-orang yang berkemampuan, min malihim, sebahagian daripada malihim, harta mereka. Ini sebahagian daripada malihim, harta mereka. Mana dia harap jazam? Di fungsi harap jazam mematikan. Tapi yunfid ni tak mati sebab apa? Nak sambung. Liyun firqa al-qadir. Lam mati, nun mati, qaf mati dengan lam mati. Hamzah wasal tak kira dalam menentukan baris. Bertemu berapa huruf yang mati? Dua, tak boleh baca. Jadi dibariskan dengan baris. Jadi baris bawah ini adalah baris baris yang mendatang. Tujuannya apa? Untuk sambung dengan perkataan selepasnya. Kalau tak dihidupkan nanti dia tak boleh baca Baris yang mendatang tujuannya untuk sambung dengan perkataan selepasnya. Asalnya ma. Ini asal. Ini baris yang mendatang. Kalau tak dihidupkan dia tak boleh dibaca. Okey. Ini bukan surah ayat, dan ini bukan ayat Quran. Sepatutnya ada satu surah dalam Al-Quran yang lebih sesuai untuk digunakan contoh ini. Yunfiqu sa'atin min sa'atih. Dalam Al-Quran ada satu ayat, yunfiqu sa'atin min sa'atih. Hendaklah menginfakkan orang yang du sa'ah, orang yang mempunyai keluasan. Min sa'ati, sebahagian daripada keluasan harta yang telah diberikan. Sama je maksud dia dengan contoh yang dalam buku. Yunfiqu sa'atin min sa'atih wa ma qudira 'alaihi rizquhu bil. Boleh? Jadi lam di situ adalah haraf jazam, dan terjemahan untuk haraf jazam hendaklah. Tak sama terjemahan untuk haraf jar apa? Nombor satu tadi haraf jar Okey, terjemahan untuk haraf jar ialah bagi ataupun untuk. Terjemahan untuk lam haraf nasab, terjemahannya apa? Supaya, agar. Supaya ataupun agar ataupun kerana.
Haraf jazam hendaklah. Haraf jazam terjemahannya mesti bukan terjemahan haraf jazam. Terjemahan lam tu kalau dalam haraf jazam, la kalau dalam haraf jazam terjemahannya ialah hendaklah. Dan yang terakhir haraf taukid terjemahannya sesungguhnya ataupun pasti. Sesungguhnya ataupun pasti. Surah At-Talaq ayat 7. Surah At-Talaq ayat 7. Yang ni baris yang mendatang asalnya tujuan dia untuk sambung dengan perkataan selepasnya. Tujuannya untuk sambung dengan perkataan selepasnya. Asalnya mati. Okey, yang terakhir la'u'aqibanna al-muqassir. La'u'aqibanna pasti ataupun sesungguhnya aku akan menghukum. Bukan sesungguhnya ataupun pasti. Sesungguhnya pasti sebab ada dua haraf taukid dalam ayat ni. Lam dengan nun tu. La'u'aqibanna al-muqassir, sesungguhnya pasti aku akan menghukum. La'u'aqibanna, sesungguhnya pasti aku akan menghukum. La'u'aqibanna, sesungguhnya pasti aku akan menghukum. Buku kuning muka surat 109. 200. Ayolah betul lah 109 kan. Buku kuning muka surat 109. Kita sedang membincangkan huruf lam. Jadi lepas ni kalau jumpa lam dalam Al-Quran jangan kata haraf jar je. Lam ada 4. Okey, semula la'u'aqibanna, sesungguhnya pasti aku akan menghukum al-muqassir, orang yang cuai. Al-muqassir, orang yang cuai. Mana dia haraf taukid? La tu la'u'aqibanna tu jangan nampak ada satu kalimah saja. Lam tu satu kalimah di awal dia. Okey. Dapat? Semula lam ada 4. Yang pertama haraf jar. Terjemahan lam dalam haraf jar ialah untuk ataupun bagi. Terjemahan lam dalam haraf jar apa dia? Untuk ataupun bagi. Dan seumpama dengan inilah. Yang kedua haraf nasab, terjemahan dia mesti supaya, agar, kerana dan seumpamanya lah supaya, agar ataupun kerana. Lam kat dalam haraf jazam terjemahannya hendaklah. Lam dalam haraf jazam terjemahannya hendaklah. Dalam haraf taukid terjemahannya sesungguhnya ataupun pasti. Sesungguhnya ataupun pasti. Sesungguhnya ataupun pasti. Boleh? Jadi macam mana kita nak tahu lam ini yang mana satu? Haraf nasab ke, haraf jazam ke, haraf jar ke? Tengoklah kalimah selepas dia. Kalau lepas dia bari bawah, lepas jumpa lam lepas dia bari bawah, dia adalah haraf. Kalau lepas dia mati, haraf jazam, mematikan. Kalau lepas dia bari atas, yang ni diurau. Yurau tu mati ke tak? Mati kan? Nampak mati kan? Jadi dia haraf jazam lah. Okey. Tak, sekarang ni jelas lam ada 4 Jelas Okey, baik. Kita tutup buku, kita tengok benda lain. Tengok diagram warna purple E. Bukan, purple B. Purple B. Dah jauh tu, purple B. Dah. Benar. Tak benar. Benar. Okay. Tengok dekat fi'il mudhari'. Dia ada 3 dulu nombor 1, nombor 2, nombor 3 kotak kanan nombor 1, kotak 2 fi'il mudhari' marfu'. Kotak yang kedua fi'il mudhari' mansub nombor 2 tengah-tengah. Kotak yang sebelah kiri nombor 3 fi'il mudhari' majzum.
Di bawah setiap satu tu ada disebutkan ta'rif. Fi'il mudhari' marfu' apa dia? Kalau baca. Fi'il mudhari' yang tidak didahului oleh haraf nasab atau haraf jazm. Ini sebelum ni tak ada apa-apa. Kosong, maka dipanggil fi'il mudhari' marfu'. Okey, cuba tengok kotak yang tengah nombor 2. Fi'il mudhari' mansub. Tolong baca ta'rif dia apa? Fi'il mudhari' yang didahului oleh haraf nasab. Kemudian yang ketiga, nombor 3 kotak yang kiri, nombor 3, fi'il mudhari' mansub yang didahului oleh haraf jazm. Jadi kita dah buktikan bahawa lam ini dalam haraf nasab pun ada, dalam haraf jazm pun ada kan. Okey, lam dalam haraf nasab tadi terjemahannya apa? Supaya, agar, kerana. Kalau haraf jazm, hendaklah. Jadi kita sekarang ni boleh tak kata ni haraf jazm? Haraf jazm fungsi dia apa? Isim. Ini isim ke fi'il? Fi'il. Jadi haraf jazm kita tolak tepi. Lam ada 4 tadi kan? Haraf jazm kita dah tolak tepi. Pertama tak boleh sebab dia ni bukan haraf jazm, lepas dia mesti isim, membaris keluarkan isim. Ini fi'il, tak masuk. Okey, yang kedua, haraf taukid. Lam dalam haraf taukid ini bacaan dia mesti baris atas sahaja. Lam dalam haraf taukid baris atas. Laqad khalaqanal insana fi wal 'asri innal insana lafi khusr. Lam tu baris apa? Baris atas, maka dia adalah haraf taukid. Sini baris atas ke? Lam dia baris apa? Jadi kita tinggal 2 pilihan. Betul? Betul? Haraf jar dah tolak. Haraf taukid dah tolak, tinggal haraf jazm dengan haraf nasab. Haraf jazm tadi terjemahannya apa? Hendaklah. Lam dalam haraf jazm ni terjemahannya apa? Yang ni saya tulis tadi ni hendaklah. Kalau dalam haraf nasab, supaya ataupun agar. Tengoklah yang mana sesuai. Tengok ayat sebelum dalam surah ni. Yauma idzi yasdun nasu ashtata, pada hari itu manusia akan keluar secara berselera ataupun berasingan, bukan daripada satu tempat. Kenapa manusia keluar pada hari itu? Supaya ke ataupun hendaklah diperlihatkan? Supaya kan? Yang sesuai supaya ke hendaklah? Supaya. Maka lam ini adalah haraf nasab. Boleh? Dapat? Boleh belaka untuk supaya agar okay. Lam ini ditujukan, digunakan untuk apa? Orang nak namakan lam ni apa? Lam ni orang nak namakan, panggil nama dia adalah lam ta'lil. Ta'lil, bukan tahlil. Ta'lil ni apa? Memberikan illah ataupun alasan. Nama dia lam ta'lil. Ta'lil tu apa? Memberikan alasan. Kenapa pelajar-pelajar bangun di sekolah? Kenapa? Menghormati guru. Maka lam di situ adalah haraf. Kenapa manusia keluar daripada kubur masing-masing di hari akhirat kelak? Tujuan dia adalah untuk apa? Supaya diperlihatkan kepada mereka semua amalan-amalan yang mereka telah lakukan. Nama dia lam apa? Lam ta'lil. Ta'lil tu maksudnya apa? Memberikan alasan. Kenapa manusia keluar daripada kubur masing-masing. Okey. Cuba fokus balik dekat diagram mana bukul tadi. Fi'il mudhari' mansub. Sekejap ya, saya cuba tengok
buku lah kalau ada. Seratus 46. Sama je lah 146 dengan dalam buku, dengan dalam diagram sama je. Dengan dalam diagram ada purple. Jadi fi'il mudhari' mansub tu kalau nak buat rujukan dia dalam buku 146. Fi'il mudhari' mansub surat 100. Nombor 2 tadi dalam diagram tu nombor 2. Dalam diagram tadi nombor 2. Purple dia tadi fi'il mudhari' kotak kanan fi'il mudhari' marfu'. Okey, kotak tadilah yang purple B. Kotak paling kanan ada tulis nombor 1 tu, dia tulis fi'il mudhari' marfu'. Okey, kotak yang kedua dalam diagram kotak yang kedua tengah-tengah dia tulis apa? Fi'il mudhari' mansub tu rujukan dia dekat dalam buku yang kita buka tadi 146. Okay, kalau nak buat nota tambahan tulislah dekat fi'il mudhari' mansub dalam diagram tu itu surat 146. Okey, 146. Baik. Okey. Cuba baca dekat dalam buku pun boleh, kat dalam diagram pun boleh, tak ada masalah. Okey, fi'il mudhari' mansub itu ialah fi'il mudhari' yang didahului oleh haraf nasab. Okey. Yang pertama, itu yang pertama. Yang kedua, haraf nasab tu ada berapa? Haraf nasab tu apa? Ada an, lan, idan, kai, lam, ta'lil tu yang saya sebut tadi lam ta'lil ataupun dalam buku tulis lam je kai dan fa hatta okey, itu haraf nasab. Betul? Jumpa ada tak lam? Lam haraf nasab ada tak lam? Ada kan? Okay. Yang ketiga, tanda-tanda nasab tu ada 3 juga. Fathah zahirah. Fathah tu baris atas, zahirah tu nampak. Nampak tak baris atas dia dekat dalam 3 contoh yang dibagi dalam buku tu? Lan tanala, lan ashkuwa, lan ya'tadiya. Haraf nasab dia lan Mana dia haraf nasab dalam contoh tu? Lan. Selepas dia kalimah apa? Tanala. Lam tu pada apa? Lam. Lan tanala. Lam tu pada apa? Atas. Nampak kan? Itu dipanggil fathah zahirah. Nampak? Yang kedua, lan yashkuwa. Waw tu pada apa? Atas. Nampak kan? Okey. La ya'tadiya. Ya tu pada apa? Atas. Nampak Yang ketiga, B. Fathah muqaddarah. Muqaddarah ni maksudnya apa? Diandaikan. Jika di akhir fi'il mudhari' ada alif. Contoh dia macam lan tarda. Nampak tak baris atas dia dekat tarda? Nampak tak? Bukan yang sebelah kanan yang tengah, kotak yang kedua. Okey, kotak yang kedua, nombor 2 yang tengah-tengah, kotak yang tengah-tengah. Kotak yang tengah-tengah, kita tengok yang pertama fi'il mudhari' mansub tu apa? Fi'il mudhari' yang didahului oleh haraf nasab. Nombor 2, haraf nasab tu apa dia? Haraf nasab tu yang disebut tadi lah, lan, idan, kai, lam, ta'lil, fa, sababiyah. Yang ketiga, tanda-tanda dia nasab apa dia? Yang pertama, fathah zahirah. Contoh lan tanala. Yang pertama, lam tu nampak tak baris atas? Nampak. Yang kedua, la yashkuwa. Waw tu nampak baris atas. Yang ketiga, ya'tadiya. Ya tu nampak baris atas. Sebab ada lan Yang kedua, B. Fathah muqaddarah. Diandaikan jika akhir fi'il mudhari' ada alif. Lam tarda. Nampak tak baris atas?
Yang paling atas dha tu huruf dad, bukan huruf akhir tapi huruf sebelum akhir. Huruf akhir ni hidup ke mati? Ya. Ya. Kan ada tanda cari tegak ke atas tu. Ini dipanggil alif maksud. Kalau nak nampak apa baris dia, saya kena tulis macam ni. Sama tak atas dan bawah? Atas tambah, bawah tambah. Hujung dia ada hidup ke mati? Tak nampak Jadi orang Arab kata dia fathah muqaddarah, diandaikan. Yang ketiga, C. Jika ada nun di akhir, maka nun tersebut perlu dibuang. Okey, saya buat ringkasan beginilah. Tanda-tanda ini tanda-tanda untuk nasab ni, yang pertama, kalau hujung di baris depan, tukar kepada baris atas. Yang kedua, kalau hujung dia ada alif, nampak tak baris atas ni? Yang ni tak nampak. Baris atas dia tu tak nampak. Yang kedua Yang ketiga, hujung ada nun, kita buat apa? Nun ini kena buang. Yang hujung di baris depan tukar baris atas. Yang ada alif di akhir, maka nampak tak baris atas dia? Tak nampak macam ni, tarbah. Yang baris atas ni ialah huruf dad, bukan huruf akhir. Kita lihat pada huruf akhir. Boleh? Okay. Yang ketiga yang ada nun, kita buang. Yang mana satu ni guys? Yurau ni yang mana satu? Ada nampak baris atas huruf akhir? Tak apalah, saya ringkaskan dulu Sebenarnya asal kalimah ini ialah yurau. Ada nun di akhir, tetapi disebabkan tambah lam harf nasab, nun ini telah dibuang. Nombor 3 Kita tengok dalam diagram tu nombor berapa? Nombor dalam buku ataupun nombor dalam diagram. Tanda-tanda nasab yang ketiga apa? Dengan buang nun jika daripada af'alul khamsah. Af'alul khamsah apa dia? Biar hari lain kita bincang. Okey, yang penting salah satu cara untuk bila lepas haraf nasab ada fi'il mudhari', salah satu caranya ialah dengan dibuang huruf. Okey? Asalnya ada nun, tapi nun telah dibuang. Maknanya ini asalnya sebutan dia macam mana? Yurau ni asalnya apa? Ialah yurau, asalnya ialah yurau. Asalnya tetapi kenapa dibuang nun? Daripada yurau kenapa dibuang nun? Sebab dah tambah lam. Lam ni haraf apa? Haraf nasab, maka nun ini kena buang. Jadilah macam apa? Lirau. Boleh? Okey, tajuk ni kalau saya nak bincang detail dia akan jadi dia akan makan masa ya. Ya? Ha? Yang tu pun saya pernah cerita dulu. Nama dia ialah salah satu dia dipanggil alif fariqah, yang membezakan di antara mufrad dengan jamak. Tapi ada juga dijumpai dalam Resam Osmani. Perkataan itu mufrad tapi ada tambah alif juga. Yang itu saya belum dapat lagi jawapannya. Okey. Baik. Ya, kalimah yang mufrad pun ada alif juga di akhir. Kenapa? Wallahu alam, saya belum dapat lagi jawapannya. Baik, jadi asal yurauna, asalnya liyurauna, asalnya yurauna tapi dibuang nun, diganti dengan alif di akhirnya. Okey.
Baik. Fi'il mudhari' lah ni Bila ada haraf nasab, maka fungsi haraf nasab ialah apa? Membaris ataskan fi'il mudhari' selepasnya. Jadi ni dipanggil fi'il mudhari' apa? Fi'il mudhari' mansub. Fi'il mudhari' mansub tu apa? Fi'il mudhari' yang didahului oleh haraf nasab. Kalau ada haraf nasab, jadilah fi'il mudhari' mansub. Kalau ada haraf jazam, fi'il mudhari' majzum. Baik, bila jumpa fa'il kena cari apa? Saya nak clearkan yang lain. Yurawna ni sebenarnya ya, saya nak mengulas tentang itulah ni. 256, cuba buka. Panjang ceritanya, nak cerita yurau je. Okey. 256. Cuba tengok fi'il mudhari' ya. Fokus dekat fi'il mudhari'. Huwa yara, betul? Huma fi'il mudhari'. Huma yarayani, hum yarawna. Apa makna yarawna? Mereka semua sedang atau akan melihat. Betul? Okey. Ya. Jumpa 256, fokus dekat fi'il mudhari'. 256 fi'il mudhari', yara, huwa yara, huma yarayani, hum yarawna. Ada satu lagi bacaan yurawna. Atas. Apa beza yarawna dengan yurawna? Ini fi'il mudhari' biasa. Yang ini fi'il mudhari' majhul. Majhul tu apa dia? Tak disebut pelakunya. Itu masuk majhul. Jadi kalau fi'il mudhari' biasa, terjemahan yarawna apa? Mereka sedang atau akan melihat. Yang ini mereka sedang atau akan diperlihatkan ataupun ditunjukkan. Siapa yang tunjukkan kepada mereka? Yurawna tak ada dalam buku kita. Yang ada yarawna sahaja. Okey. Yurawna memang tak adalah dalam buku kita. Yurawna tu ada sebenarnya, tapi tak ada. Baik, tengok kotak kecil atas sekali. Kotak kecil atas sekali, sebelah hujung sekali, kolom yang ke-12. Yura macam ni ya. Kalau yang ini yarawna ni daripada apa kat dalam buku tadi? Kalau mula daripada wa yara, betul? Dekat kotak besar bawah tadi, cuba. Cuba tengok kotak besar bawah, fi'il mudhari' huwa yara, bila hum jadi macam mana? Yarawna. Yang ini untuk majhul. Ini fi'il mudhari' biasa. Kalau majhul, tengok kotak yang kolom yang ke-12 atas sebelah kiri sekali. Jumpa tak?
Kotak kecil atas sebelah kiri sekali. Fi'il mudhari' majhul. Fi'il mudhari' majhul ni maksudnya apa? Tidak disebutkan pelakunya. Aktif dengan pasif. Kalau bahasa mudah faham, aktif dengan pasif. Kalau makan, dimakan. Pukul, dipukul. Kalau melihat, siapa yang melihat? Yarawna ni, apa maksud dia? Mereka sedang atau siapa yang lihat? Mereka. Siapa yang buat? Mereka. Tapi yang ni diperlihatkan. Mereka diperlihatkan. Siapa yang tunjukkan kepada mereka? Ada sebut? Tak. Okey, kalau makan, Ali makan nasi. Yang makan kita tahu siapa? Ali. Itu fi'il biasa. Kalau majhul ni, nasi telah dimakan. Siapa makan? Tak tahu. Okey, si fulan telah mencuri kereta. Siapa yang curi? Si fulan. Kereta telah dicuri. Siapa yang curi? Jadi kalau dalam bahasa Melayu, fi'il majhul ni ada tambah di. Kalau makan, dimakan. Kalau pukul, budak itu telah dipukul. Siapa pukul? Tak tahu. Boleh? Okey. Jadi daripada yura ni, kalau huwa, yura. Bila tukar kepada hum, beza dia, yang ini huruf ya dia baris apa? Kat sini huruf ya baris atas, kekal lah baris atas. Yang ini huruf ya baris depan, bila sampai hum jadi baris depan. Boleh? Secara fizikal ni tak ditulis dalam buku. Boleh? Macam mana nak buat fi'il mudhari' majhul? Oh, nak buat macam kat bawah ni. Kat bawah ni nak buat majhul punya kat bawah ni. Table dia. Buka aja kuning A. Okey, tengok fi'il mudhari'. Sekarang ni tuan-tuan dan puan boleh tengok buku ataupun boleh ikut saya. Kita nak buat exercise perkataan yang pertama ni, yara, sampai habis ke bawah. Tengok buku pun boleh. Nak tengok diagram pun boleh. Ikut saya. Ikut saya. Huwa yara. Huma yarayani. Hum yarawna. Hiya tara. Huma tarayani. Hunna yarayna. Anta tara. Janganlah tengok ustaz tak ada baris hujung pun, tak baris depan pun. Kan? Dekat tara tu hujung dia ada baris depan kan? Sebab di akhirnya ada huruf apa ni? Huruf sakit tak boleh baris Huruf sakit di akhir kita matikan aja. Betul? Memang dalam buku, dalam diagram tu kat hujung ni kan ada simbol baris depan kan, dekat anta tara Tapi kenapa tak boleh baris depan? Sebab ada huruf sakit Semula ikut saya. Anta tara. Antuma tarayani. Antum tarawna. Anti taraina. Antuma tarayani. Antunna taraina. Ana ara. Apa mana ara? Saya sedang tak akan melihat. Adakah orang Melayu nama Ara? Ara. Oh, maknanya saya sedang melihat. Nabi Ibrahim baca, Nabi Ismail bagi tahu, Nabi Ibrahim bagi tahu pada anaknya, inni ara fil manam. Sesungguhnya aku telah melihat di dalam tidur. Anni azbahuka, aku menyembelih engkau. Okey, semula. Ana ara, nahnu nara. Bila nak buat fi'il majhul, gunalah simbol yang sama, cuma kena meraihkan baris ni. Ikut saya. Ikut saya. Huwa yura. Tambahan belakang sama je. Tambahan awal dengan belakang sama je, cuma kita kena membezakan baris sahaja. Okey? Semula. Huwa yura. Huma yurayani.
Hum yurawna. Jumpa hum yurawna. Yang bawah tu dengar saya sebut hiya turahuma turayani hunna yuraina anta tura antuma turayani antum turawna anti turaina antuma turayani antunna turaina ana ura nahnu nura. Maknanya kita boleh menggunakan diagram warna kuning B, kuning A ini untuk fa'il biasa, aktif ataupun pasif, boleh guna diagram yang sama, cuma kena tukar baris saja. Okey? Boleh? Faham tak aktif dengan pasif ni? Faham Okey. Baik, supaya diperlihatkan kepada mereka, ini adalah fi'il mudhari' mansub dan dia juga adalah fi'il mudhari' apa? Majhul. Tak disebut pelaku dia. Baik. Bila jumpa fi'il majhul ni kena cari apa? Naib fa'il. Yang ni terima je lah dulu Saya tak cukup masa untuk menerangkan, mengulang kaji naib fa'il tu apa dia. Okey, naib fa'il dia kat sini dhamir dia apa ni? Hum kan? Okey, naib fa'il dia adalah hum. Hum ni merujuk pada siapa? An-nas, manusia. Kemudian a'mal akan jadi apa? Saya nak kena padam yang ni, ujung. Dah Ya. Aha. Fa'il. Fa'il bari apa? Macam mana? Ya. Okey. Cara nak cari naib fa'il sama seperti cara mencari fa'il. Formula ini formula nombor berapa? Ini semua ada dalam diagram tuan-tuan dan puan. Naib fa'il ni formula nombor 11. Cara nak cari naib fa'il berlaku pada fi'il majhul. Cara nak cari naib fa'il sama seperti cara mencari fa'il. Formula nombor 7. Cara nak cari fa'il, saya bagi tahu terus ni tadi sebab kita masa kecerahan. Okey, baik. Cara nak cari fa'il, mula-mula cari isim marfu' atau cari dhamir yang tersembunyi. Ada isim marfu' kat sini. Afala ya'lamu idza bu'thira ma itu dia marfu' tapi tak nampak baris depan dia sebab dia mabni. Ma itu adalah isim mausul, hukum dia mabni, jadi tak bolehlah nampak baris depan dia. Okey, jangan kita kiaskan bu'thira ma tu naib fa'il, kita nak kata amal ini naib fa'il, tak. Okey, jadi cara nak cari, kalau kita nak ikut formula, cara nak cari naib fa'il sama seperti cara cari fa'il. Formula nombor 7, pelaku. Nak cari fa'il, mula-mula cari isim baris depan. Kalau tak ada, carilah dhamir yang tak ada baris depan kat sini, maka fa'il dia, naib fa'il adalah dhamir yang tersembunyi, iaitu hum. Tadi kita dah buat exercise tadi kan, sama-sama kan. Kat sini tadi saya tulis hum kan. Okey, itulah naib fa'il dia. Okey, kemudian a'mal akan jadi apa? Maf'ulun bih. A'mal ada alif lam dan tanwin, akan jadi apa? Mudhaf, hum mudhafun ilaih. Supaya diperlihatkan kepada mereka. Siapa yang tunjukkan pada mereka? Ada sebut? Tak tahu, tak disebutkan. Allah lah yang menunjukkan kepada mereka apa amalan-amalan yang mereka lakukan. Liurau, supaya diperlihatkan kepada mereka. Apa benda yang nak diperlihatkan? A'malahum. Saya terjemah apa last week? Amalan-amalan mereka. Ini adalah maf'ulun
B, baris atas. Boleh? Ada soalan? Tak dapat B juga. Okay, next week kita kena masuk dululah surah. Saya takut nanti delay. Okay, kalau ada apa-apa penerangan tambahan saya akan tambah di tengah-tengah kelas. Saya takut nanti kita tak boleh nak pergi jauh. Fenomena makna dia ada tak macam bagi semuanya dia ada je. Tak ada. Dia Tak. Dia bahagian daripada fi'il madhi. Semula liyurau, supaya diperlihatkan kepada mereka, supaya ataupun untuk, kat sini boleh terjemah supaya ataupun untuk diperlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka. Kalau nak lebih faham, tambah sebelum amalan tu tambah dalam kurungan balasan. Dalam kurungan balasan amalan-amalan mereka. Apa balasan dia? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Memang di dalam tafsir ada ditambah perkataan jaza, amalan. Jaza ni maksudnya apa? Balasan. Boleh tambah dalam kurungan sebelum amal tu, tak tambah dalam kurungan balasan. Okey, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itulah penerangan tentang ayat ini disebut dalam dua ayat selepasnya. Insya-Allah. Okey, untuk kelas minggu depan saya dah sebut tadi kemungkinan saya nak apply cuti tapi belum apply lagi. Kalau lulus insya-Allah kita cutilah. Kalau tak lulus saya mengajarlah. Nanti saya akan maklumkan semula insya-Allah next week. Tuan-tuan apa nak cuti ke nak belajar? Okey, tak apa, nanti saya akan maklumkan lah insya-Allah next week. Cuti itu sebenarnya sebab untuk menghantar adik ipar saya nak sambung belajar di mana? Di Turki insya-Allah. Nanti saya akan maklumkan semula. As soon as possible. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yanzuruna al-kitaba nazratan wahidatan yahfazuna ma fihi yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yuballighuna bihi. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana fardu ilaina 'inda hajatina wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.